Murid-murid, sekarang mari kita lihat buku aktiviti Bahasa Melayu Jilid 2 Tahun 1. Aktiviti 4. Tulis ayat dengan menggunakan perkataan berimbuhan akhiran yang betul. Setiap soalan disediakan 2 pilihan jawapan. Okey, nombor 1. Gasing menjadi Azri. Jadi mana satu sesuai? Gasing menjadi mainan Azri atau gasing menjadi mainkan Azri? Lihat murid-murid. An. Imbuhan akhirannya ialah di sini an. Di sini ialah kan. Kata dasarnya ialah apa? Kata tunggalnya, kata awal, kata perkataan asalnya apa? Main. Kata dasarnya ialah main. Ya? Kalau cikgu sebut main atau kamu sebut main, dah boleh faham kan? Jadi itulah kata tunggal atau kata dasarnya di sini. Jadi apa bezanya cikgu? Murid-murid mesti nak tanya, yang mana jawapan yang betul? Okey, katakanlah kamu pilih mainan. Ini menjadikan gasing ini adalah milik Azri. Azri yang bermain dengan gasing. Sebaliknya, katakanlah kamu pilih mainkan. Gasing menjadi mainkan Azri. Dah jadi terbalik maksudnya. Gasing yang pegang Azri. Gasing ni yang mainkan Azri. Jadikan Azri sebagai permainan. Itulah beza makna bila tambah an dan kan. Jadi dah nampak kan mana satu jawapannya? Jawapannya apa? Yang mana satu? Ya, mainan. Mari lihat nombor 2. Sebelum hari gawai, rumah kami hiaskan. Lihat. Katakan kita pilih sebelum hari gawai, rumah kami hiasan. Apa maknanya? Sebelum hari gawai ni satu perayaan di negeri Sabah dan Sarawak. Contohnya, kalau perayaan umum hari Deepavali, hari raya, hari Christmas, rumah ni jadi hiasan. Maksudnya rumah kita dijadikan pameran. Orang lihat kita, rumah kita jadi perhiasan. Kalau kita pilih imbuhan an. Kalau kita pilih hias dengan tambahan kan, imbuhan kan, maksudnya kami ni, maksudnya kita yang hias. Kita kemas rumah kita. Sebelum hari gawai, rumah kami hiaskan. Kami ni, dia ni yang ada rumah ni mengemaskan rumah, menghias. Yang hias, orang yang duduk dalam rumah ni yang hiaskan rumah mereka sebelum tibanya hari gawai. Beza hiasan, rumah mereka ni yang jadi hiasan, yang jadi pameran. Jadi murid-murid dah nampak kan? Sebelum hari gawai, rumah kami hiaskan. Sekarang kita lihat nombor 3. Sekeping batik tergantung pada dinding. Mana yang sesuai? Sekeping lukisan batik tergantung pada dinding atau sekeping lukiskan batik tergantung pada dinding? Yang mana yang sesuai? Katakan kita pilih lukis yang ada imbuhan akhiran an. Sekeping lukisan batik tergantung. Maksudnya ini ialah hasil gambar lukisan yang cantik letak pada dinding. Tetapi bila pilih yang ada imbuhan kan, sekeping lukiskan batik tergantung di dinding. Maksudnya macam ada orang ataupun sesuatu benda yang namanya sekeping ni, dia melukis pada dinding. Sekeping ni yang sedang melukis. Tak sesuai kan? Jadi memang kita dah nampak imbuhan an di sini sesuai untuk perkataan lukis dalam ayat. Tak semua imbuhan, katakanlah dalam soalan ni lukisan. Katakanlah esok jumpa lagi perkataan-perkataan yang sama. Kamu ikut jawapan hari ini. Tak boleh. Kita perlu baca dulu ayat. Jangan susah hati. Jangan rasa susahnya tak. Kita akan belajar pelan-pelan ya. Mudah-mudahan semakin hari nanti kamu akan lebih faham ya.
Seterusnya nombor 4. Nasi lemak ialah makanan kegemaran saya, atau nasi lemak ialah makankan kegemaran saya. Ini sama macam nombor 1. Kalau makankan, perkataan imbuhan yang ada kan, nasi lemak ni yang makan saya. Nasi lemak ialah makankan kegemaran saya. Kalau makanan, saya yang makan nasi lemak. Jadi mana yang betul? Ya, yang ini. Okey, pandai. Okey, sekarang kita tengok soalan yang kelima. Okey, yang kelima kamu nak buat sendiri ke? Atau cikgu bimbing? Mana satu? Nak cikgu bimbing ke? Okey. Seterusnya, nombor 5. Kain merah saya pada pinggang penari ngajat. Kain merah saya ikatan pada pinggang penari ngajat. Yang mana satu? Yang ada imbuhan an atau imbuhan kan? Kain merah saya ikatkan pada pinggang penari ngajat. Kalau ikatan, maksudnya kain merah saya ikatan. Dengan kain, dengan saya ni terikat pada pinggang, pada badan penari. Beza kalau kamu pilih ikatkan. Ikatkan ni perbuatan. Maksudnya orang ni, saya ni, dia tolong ikat kain merah pada pinggang penari. Jadi sesuai yang mana? Ya, betul. Ikatkan. Seterusnya, yang keenam, akhir. Yang ada tanda ni. Ni ada tanda baca, pembuka dan penutup kata. Ni namanya pengikat kata. Nampak tak? 2 tanda koma di atas ni. Ada garis melengkung tu 2. Sini pun ada 2. Kemudian ada macam telinga ni, tanda soal. Tanda soal. Soal tu tanda tanya. Mari kita baca. Boleh masakan saya kuih penyaram? Tanya Jagu kepada ibunya. Murid-murid, kedua-dua perkataan ni macam hampir sama. Masakan, masakkan. Tetapi lain maknanya. Satu je yang paling betul. Masakan ni mana mungkin. Contohnya dia menjadi perkataan boleh mana mungkin saya kuih penyaram. Dah pelik dah maknanya. Tapi kalau masakan, boleh masakkan saya kuih penyaram, maknanya Jagu minta tolong ibu dia masakkan kuih penyaram. Dia perlu ada 2 K. Bunyinya macam sama. Tetapi yang ada makna sesuai untuk ayat ini ialah yang ada 2 K. Ingat, semua yang di belakang ini ialah imbuhan akhiran. Imbuhan apa yang kita belajar hari ini? Imbuhan an dan kan. Ingat, imbuhan yang kita belajar ialah hari ini an, kan. 2 imbuhan. Imbuhan an dan imbuhan kan. Baiklah murid-murid, sekian sahaja penerangan cikgu. Selamat belajar. Selamat melengkapkan latihan bertulis ini. Boleh ulang video jika kamu belum lagi fahami dengan baik. Mudah-mudahan kamu cepat faham. Cikgu doakan kamu boleh. Katakan pada diri kamu, saya boleh. Jika kamu sudah faham, tahniah. Tetapi kalau belum, jangan putus asa. Ya? Teruskan belajar. Selamat belajar.